wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam kelas online bersama dengan Cikgu Nofal. Alhamdulillah, untuk kelas kali ini kita akan belajar subjek pendidikan kesihatan. Okey. Jadi selamat datang. Semoga anak-anak di rumah terus semangat untuk mengikuti pelajaran daripada rumah, insya-Allah. Jadi sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, kita tengok dulu apa keperluan yang perlu kita sediakan sebelum kita meneruskan ke pelajaran yang seterusnya. Okey, yang pertama kamu perlu sediakan modul PDPR subjek pendidikan kesihatan yang telah cikgu sediakan untuk kamu. Okey, subjek yang modul yang baru ni. Lepas tu yang kedua, sediakan alat tulis yang lengkap untuk kamu buat latihan pada akhir pembelajaran nanti. Dan yang ketiga adalah capaian internet yang baik. Baiklah. Kita tengok dahulu apakah standard dan objektif pembelajaran kita untuk tajuk kali ini. Standard pembelajaran adalah 3.1.3. Menghuraikan kesan konflik dan kesan stres terhadap kesihatan diri dan keluarga. Yang kedua adalah objektif pembelajaran. Jadi sepatutnya pada akhir PDPR ataupun sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah ini, murid akan dapat menjelaskan dengan contoh kesan konflik dan stres dalam kalangan ahli keluarga. Okey, baiklah kita tengok dulu apakah kesan konflik dan stres. Pada minggu lepas kita telah belajar tentang apakah faktor dan langkah untuk kita menangani konflik dan stres. Jadi untuk kelas hari ini kita akan melihat dan membincangkan apakah kesan konflik dan stres dalam diri dan keluarga. Baiklah, berikut disertakan lampiran ataupun paparan daripada buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 2. Kesan konflik dan stres, muka surat 125. Baiklah, dalam gambar ini dia menceritakan situasi seorang murid yang menghadapi konflik dan stres. Kita baca dahulu apakah perbualan antara guru dan murid berkenaan. "Ah Chong, kamu belum pulang lagi, kamu juga nampak murung." Cikgu. Cikgu Kamala, saya berasa stres kerana peperiksaan sudah hampir. Saya masih belum membuat persediaan. Jadi, jelas di sini murid tersebut yakni Ah Chong, iaitu Ah Chong masih belum bersedia. Jadi, keadaan itu menyebabkan beliau menghadapi stres ataupun konflik. Jadi, mengapa kamu masih belum mengulang kaji pelajaran? Rumah saya sempit dan bising. Ahli keluarga saya pula ramai, cikgu. Pada sebelah malam pula saya terpaksa membantu ayah saya menjual di gerai. Okey. Itu adalah faktor kepada berlakunya konflik dan juga stres yang telah kita bincang pada minggu lepas. Antaranya adalah persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif ataupun tidak selesa. Contohnya yang Ah Chong beritahu kepada Cikgu Kamala tadi, persekitaran dekat rumah dia bising. Jadi suasana bising di rumah dia tu menyebabkan dia menjadi stres dan tidak dapat mengulang kaji pelajaran dengan selesa. Okey, kita tengok perbualan yang kelima. Kesian kamu Ah Chong, kamu stres ni. Tahu tak stres akan menyebabkan kamu hilang tumpuan, kurang selera makan, berasa bingung, cepat marah dan lemah anggota badan. Apakah yang perlu saya lakukan, cikgu? Saya buntu. Okey, baiklah. Jadi Cikgu Kamala beritahu kepada Ah Chong kesan-kesan daripada yang mungkin dihadapi oleh Ah Chong jika dibiarkan perkara ataupun konflik itu berterusan. Iaitu antara dia adalah apa? Hilang tumpuan, kurang selera makan,
berasa bingung, dia rasa cepat nak marah dan lemah anggota badan. Cadangan saya, kamu boleh mengulang kaji selepas waktu persekolahan tamat di perpustakaan. Bentuk satu kumpulan dengan rakan-rakan kamu. Kamu juga boleh bawa buku semasa berniaga. Baca ketika ada masa. Terima kasih Cikgu Kamala. Nampaknya saya boleh mengulang kaji pelajaran dengan mudah. Jadi Cikgu Kamala beri kat dia beberapa cadangan yang boleh dia lakukan untuk dia mengatasi masalah yang dia hadapi, iaitu dia boleh stay dekat sekolah ataupun dia boleh tunggu di sekolah selepas waktu persekolahan bersama dengan rakan-rakan untuk mengulang kaji pelajaran di perpustakaan. Kerana suasana di perpustakaan kita akan dapati suasananya lebih selesa dan kondusif berbanding keadaan bising dan mengganggu di rumah Chong tadi. Dan juga pada waktu malam dia boleh bawa buku ke gerai sambil dia menolong ayahnya. Dia boleh juga untuk mengulang kaji pelajaran dan membaca buku apabila tiada pelanggan datang. Baiklah, seterusnya kita tengok apakah kesan stres. Kesan stres. Stres ni ataupun tekanan. Tekanan perasaan. Okey, dekat sini ada 5. Cikgu senaraikan 5 kesan stres. Yang pertama adalah hilang tumpuan. Yang kedua, kurang selera makan. Yang ketiga, berasa bingung. Yang keempat, cepat marah. Dan yang kelima, lemah anggota badan. Ini adalah kesan yang akan dihadapi oleh orang yang mengalami stres. Okay, seterusnya kita akan buat latihan yang terdapat dalam modul. Kita tengok apakah arahan bagi latihan tersebut. Kamu tengok muka surat 19 di dalam modul. Seperti yang gambar yang cikgu paparkan ini, arahannya adalah lengkapkan peta pelbagai alir berikut. Okay. Di sebelah kiri itu ada senaraikan konflik dan kamu perlu menulis kesan daripada konflik itu di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada ruang kosong yang disediakan. Kamu perlu senaraikan kesan konflik dan stres dalam keluarga serta rakan sebaya. Okey. Kita teruskan kepada aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua pada muka surat 20. Arahannya adalah berdasarkan gambar di bawah, terangkan kesan konflik dan stres dalam keluarga. Okey, ada 4 poin di situ. Kamu senaraikan 4 kesan konflik dan stres dalam keluarga. Okey, berdasarkan gambar yang telah diberikan. Gambar yang pertama menunjukkan seorang murid sedang dibuli oleh rakan sekolahnya. Okey, gambar yang di sebelahnya pula adalah menunjukkan situasi rakan sedang mengganggu dia untuk mengulang kaji pelajaran. Dan gambar yang ketiga adalah perbuatan vandalisme ataupun perbuatan merosakkan harta benda awam. Okay? Menconting di dinding-dinding tandas. Okay? Yang kelima adalah seorang ibu yang sedang memarah anak dia tengking dengan cara yang kasar. Okay? Jadi apa kesan daripada situasi-situasi yang telah cikgu sebutkan sebentar tadi? Okay, kamu boleh buat latihan berdasarkan penerangan yang telah cikgu bagi pada slide yang pertama, kedua dan ketiga tadi. Dan jika ada apa-apa persoalan atau pertanyaan, kamu boleh terus hubungi cikgu di WhatsApp ataupun kamu boleh telefon cikgu dan hantar latihan apabila kamu telah siapkannya. Okey, terima kasih kerana sudi hadir dan mendengar kelas cikgu pada hari ini. Sehingga kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.